Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pada malam ni. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni kita akan sambung kembali berkenaan dengan kisah para nabi. Cuma saya tak pasti kita last berhenti kita sebut tentang kisah Nabi apa. Lah Nabi Yahya. Baik. Jadi kalau last Nabi Yahya, malam ni kita akan sambung Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi wassalam. Qala muallif hafizallahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. Kita akan sambung Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salam. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi Isa salah satu daripada Nabi yang Allah letak di langit yang kedua. Pada malam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa di langit yang kedua. Itu yang disebutkan oleh para ulama, iaitu Nabi Allah Isa alaihi salam bersama dengan pak menakan pupunya Nabi Yahya alaihi salam. Jadi dua-dua Nabi ini Allah letak di langit yang kedua, dan mereka bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit yang kedua pada malam Isra wal Mi'raj. Jadi setiap langit Allah letakkan para anbiya. Ada Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit yang kedua, di Nabi Yusuf di langit yang ketiga, Nabi Idris di langit yang keempat, Nabi Harun di langit yang kelima, Nabi Musa di langit yang keenam, dan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Semua Nabi-Nabi ni alaihi wassalatu wassalam diletakkan oleh Allah di setiap langit untuk bertemu dengan Nabi, kerana ada isyarat yang Allah nak bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suhaili rahimahullahu ta'ala. Ada isyarat Allah nak bagi. Yang setiap kali jumpa dengan Nabi-Nabi ni ada isyarat. Rupanya ada sebab. Jadi antara sebab nak jumpa dengan Allah jumpakan dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit yang kedua, antara isyarat yang Allah nak bagi Muhammad, Isa dan Yahya ni dua orang Nabi yang dibunuh dan cuba dibunuh oleh umat. Kita dulu kalau kita baca kisah Nabi Yahya, Nabi Yahya dibunuh oleh umatnya sendiri. Dia penggal kepala. Dia bunuh tengah Nabi Yahya tengah solat. Lalu dibunuh Nabi Yahya alaihi salam, dipenggal kepalanya. Nabi Isa pun kita akan baca pada malam ni, dan kita akan jumpa nanti bagaimana Nabi Isa cuba dibunuh oleh umat dia. Jadi Allah bagi isyarat kat Rasulullah Muhammad, kamu jumpa dua orang Nabi ni, itu isyarat bahawa kamu juga akan dibunuh oleh umat kamu. Sebab tu kita dengar kisah sirah Nabi SAW. Nabi pernah diracun, Nabi pernah cuba diracun dengan diletakkan makanan ke atas daging kambing yang Nabi nak makan. Bercuba nak bunuh. Isyarat Allah bagi siap dah pada malam Isra wal Mi'raj. Jadi Nabi Isa antara Nabi yang dipilih oleh Allah untuk diletakkan di langit yang kedua bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa ni nanti akan diturunkan kembali oleh Allah di hujung dunia nanti. Baik, kita baca sikit kisah Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi wassalam. Baginda ialah Al-Masih Isa bin Maryam
yang disandarkan nasab keturunannya kepada ibu baginda, dan baginda dilahirkan dengan kehendak Allah tanpa kewujudan seorang bapa untuk menyempurnakan proses penciptaan manusia. Jadi Nabi Isa disebut dengan gelarannya Al-Masih. Ada ulama sebut Al-Masih datang dari perkataan masaha, menyapu. Baik, kenapa disebut Al-Masih kepada Nabi Isa? Kerana baginda alaihi salam diberikan kelebihan oleh Allah hanya dengan menyapu boleh menghidupkan yang mati. Sapu boleh menyembuhkan penyakit. Orang yang sakit disembuhkan dengan sapuan. Yang mati disapu dan diizin oleh Allah hidup kembali. Mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Jadi digelar Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih ni juga diberikan kepada Dajjal. Dajjal juga kita sebut Al-Masih Dajjal. Kenapa sebut Al-Masih Dajjal? Kerana Dajjal ni pun ada kelebihan yang Allah bagi. Dia juga boleh menghidupkan yang mati. Dia boleh turunkan hujan dari langit. Tapi menipu hujan besar yang Allah akan bagi pada umat akhir zaman. Baik. Jadi yang akan bunuh Dajjal ni Nabi Isa. Sesuai Allah bagi kepada Nabi Isa bin Maryam alaihi salam untuk menentang musuh Allah yang terang, iaitu Dajjal. Nabi Isa yang sesuai untuk lawan dengan Dajjal. Nanti bila Dajjal muncul, maka Nabi Isa akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi Isa disandarkan keturunannya kepada mak. Dia tak ada ayah. Kerana tu disebutkan ada di kalangan manusia yang dilahirkan tanpa bapa dan ibu, iaitu Nabi Adam. Nabi Adam bapa tak ada, mak pun tak ada. Ada yang lahir tanpa mak, iaitu Sayyidatina Hawa. Dia tak ada mak. Lepas tu pak ada anak? Tak. Dia maksudnya dia main pada orang. Ya, walaupun kita tak sebut Nabi Adam tu bapa dia, cuma dia main pada orang. Dia ambil pada tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam tak ada main pada siapa. Allah cipta khas. Dan proses ciptaan Nabi Adam alaihi salam makan masa 120 tahun. 40 tahun ambil daripada ambil tanah, dikumpulkan tanah-tanah yang ada atas dunia, kumpul. Seluruh tanah campur-campur. Bukan satu tanah ya, banyak tanah ambil. Sebab tu bangsa manusia berbeza. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Disebabkan tanah berbeza tadi lah. Ada seronok, ada gembira, ada sedih. Perasaan pun tak sama. Warna kulit tak sama, berbeza. Ada warna putih, ada sawo matang. Allah cipta manusia ni dasarkan warna tanah. Sebab tu warna kulit kita ni warna tanah. Kalau ada orang kulit cerah sikit tu, boleh jadi tanah yang diambil ni tanah yang putih. Tanah pantai ke? Tanah tepi-tepi tempat yang cantik, jernih, elok ke tu. Mungkin tanahnya itu. Cuma tuan dengan tanya, Ustaz, ambil pada tanah terbakar ke? Ni nampak ni, papan ni. Terbang dengan tanya sebab apa? Jadi soalan tu jangan tanya. Jadi maksudnya mai pada tanah berbeza, kerana tu warna kulit pun berbeza. Kerana kita ni asal Nabi Adam. Jadi Nabi Adam tak ada mai pada siapa. Terus diciptakan Allah 120 tahun. 40 tahun cari tanah, kumpul tanah. 40 tahun dicampur dengan air jadi tanah liat. 40 tahun yang kedua dibentuk tubuh badan manusia. Jadi jumlah 120 tahun. Sama dengan kita. Kita duduk dalam perut mak 120 hari baru tiup roh. Nabi Adam cukup 120 tahun baru tiup roh. Sama. Kita proses kita 40 hari, bukan 40 tahun. 40 hari pencantuman sperma ovium. Itulah lebih kurang. Saya nak sebut lebih-lebih pun, SPM saya sign B ya. Kalau A boleh kemas nak sembang lebih pun. Tapi B tu kau cerdik lah. Ingat senang nak dapat B plus tu. Sign. Ingat saya bodoh. Cerdik cuma lupa. Dia adalah 40 hari yang asal percantuman sperma ovium. 40 hari yang kedua segumpal darah ke seketui daging kau guna tau. Sampai cukup 120 hari, 4 bulan roh ditiup. Masa tu malaikat mai tulis umurnya panjang mana, rezeki dia banyak mana, jodohnya dengan siapa, ditulis waktu 4 bulan. Itu 120 hari. Jadi Nabi Adam 120 tahun. Tak mai pada siapa? Siti Hawa, isteri Nabi Adam, diambil pada Nabi Adam, tulang rusuk. Tulang rusuk yang dekat dengan hati. Diambil pada tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Bukan untuk hina.
Jadi tulang rusuk ni bengkok. Kenapa sifatnya bengkok? Sebab tu ada orang bila cerita tulang rusuk ni nak bak perempuan ni teruk tak? Tu hikmah Allah ambil pada tulang rusuk kerana sifat dia melindungi. Dan kalau tulang rusuk kita straight, mampu nak duduk pun lah. Kalau tulang rusuk jenis straight, jenis panjang tu nak duduk pun lah. Comel dah Allah buat. Maksudnya tulang rusuk ni menyempurna. Allah tak cipta manusia ambil pada tulang kaki. Perempuan Allah akan buat ambil pada tulang kaki tak? Kerana bukan untuk suruh menyepak. Allah tak ambil tulang atas kepala, tulang otak dengan tulang kepala tak buat perempuan. Kerana bukan suruh atas kepala junjung, tak boleh pergi mana? Suram tak boleh mai. Bini tak pergi? Tak, bukan suruh junjung. Sebab tu tak ambil atas kepala. Tapi Allah ambil tulang rusuk yang dekat dengan hati supaya perempuan tersebut dilindungi dan disayangi. Itu yang Allah ambil pada tulang rusuk. Contohnya Nabi Siti Hawa ada juga mai pada orang. Jadi dia bukan mai pada ibu, mai pada lelaki. Baru disebutkan tak ada ibu. Ada yang lahir tanpa ibu, ada yang lahir tanpa bapa tapi mai pada ibu, Nabi Isa. Ada jenis manusia, ada yang mai mak bapak tak ada yang bapak tak ada yang mak tak ada. Tapi tak banyaklah ni. Hak ni saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah bagi contoh nak beritahu yang jadikan anak tu Allah. Bukan mak, bukan bapak. Boleh je Allah buat mak bapak tak ada tu. Ada contoh lah. Batu bila orang yang berkahwin tidak ada dapat zuriat, anak tak ada, Allah tak bagi, nak beritahu apa? Bukan kerja hang. Tu kerja Allah. Ada yang Allah buat mak bapak tak ada, boleh dapat anak. Ada yang tak ada bapak, mak saja ada, boleh dapat anak. Jadi bukan kerja kamu tu. Allah nak ajak yang tu kat kita. Bukan mak dan ayah, bukan suami isteri yang mencipta anak tersebut, tidak. Tapi semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nak bagi, tak ada apa pun boleh beranak. Itu Nabi Isa AS. Kalau Allah nak bagi beranak. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, itu je lah. Cuma seorang ni je lah yang lahir tanpa ayah. Lain semua ada ayah. Ada ayah, ada mak. Ada ayah, ada mak. Kalau ibu-ibu jumpa kat kampung Pelek, ada orang perempuan duk dukung anak. Kita tengok dia ni nikah dah lagi, tak ada panggil nuri apa pun. Kenal dia kecil duk dengan kita duk kampung ni. Tiba-tiba dukung anak. Anak nakal kot. Kita pun tegur anak siapa ni? Dia anak saya. Bila ham nikah? Tak, saya keturunan Siti Maryam. Boh nak kajang buang. Yang tu kan boleh biar lah. Dia duk claim kena duk sanak dengan Siti Maryam pula. Dia tak kena ni. Baik. Jadi Nabi Isa satu-satunya insan yang Allah lahirkan tanpa bapa, hanya melalui ibu. Maka disandarkan kepada ibunya Siti Maryam alaihissalam. Seorang perempuan yang agung, perempuan yang hebat, yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang akan jadi isteri Nabi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Siti Maryam antara perempuan yang akan berkahwin dengan Nabi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga hujah ulama sebut, ada orang dia ambil mereka angkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Kenapa? Kerana manusia yang lahir tanpa ayah ni ajaib. Bapak tak ada, tak ada mai mak Sepatutnya mana boleh semua mai pada mak ayah. Dia ni mai pada mak ayah tak ada. Jadi dia angkat dia sebagai Tuhan. Kerana pelik. Tuan-tuan ulama jawab apa? Kalau nak kira pelik, Nabi Adam lagi pelik. Mak tak ada, pak pun tak ada. Awak tak angkat di Tuhan. Kenapa nak angkat Nabi Isa? Kalau kamu kata Nabi Isa ni bapak je tak ada, mak saja ada, jadi boleh angkat jadi anak Tuhan. Tu Nabi Adam nak buh dah. Dua-dua tak ada terus. Jadi ini salah satu penyelewengan yang dilakukan oleh umat manusia. Mereka klaim kata Nabi Isa ni anak Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Baik. Allah tidak ada anak dan Allah tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, ayat Quran hanya orang beriman terima. Jadi bila ada orang tanya kita, Allah ni ada anak tak? Kita kata baca ayat Quran. Lam yalid wa lam yulad. Dan orang beriman dia terima ayat tu. Tapi kalau orang bukan orang yang tak beriman, orang kafir, nak baca lam yalid wa lam yulad, dia bukan terima ayat Quran. Dia nak jawab apa ni? Dia main tanya kita Allah ada anak tak? Kita kata tak ada. Dia tanya pula kalau tak ada boleh buat tak? Bungkus. Allah boleh buat ada anak pergi kat dia. Nak jawab apa? Kalau kita kata tak boleh, saya dia kata oh lemah lah lagu tu. Kata Allah boleh buat apa saja. Sudah.
Dia dah boleh buat. Kalau boleh buat, betul lah Isa ni anak Tuhan. Punggah. Hak nu kata tak betul. Hak ni kata mun tak betul, nak kata tahu mana. Lepas tu lebih baik diam. Kalau tak tahu, lebih baik diam. Ni buat pala tahu. Tak tahu, diam terus senang. Selesai masalah. Tak tahu, nanti saya tanya lagi. Maksudnya ada lagi masa boleh cari lagi jawapan. Bila gagah jawab juga, dia akan corner. Pusing kata. Jadi benda hak kita tak tahu ni lebih baik duduk diam. Lebih selamat. Orang boleh pusing, dah kita tak tahu. Bab vaksin, siapa tahu? Saya tak tahu. Memang sungguh saya tak tahu. Bab vaksin. Jadi tak tahu, buat cakap tak tahu. Kalau orang tanya macam mana ni, tak tahu. Dia kata okey. Doktor kata okey. Ahli patwa pun kata harus. Nak kata apa ni? Kalau ikut nak tanya pendapat, pakai hak tu lah. Kalau peribadi, tak tentu lagi. Ustaz nak cucuk lah? Tak tentu lagi. Tengok dulu ke mana. Padahal kalau nak kena cucuk, baru cucuk. Kalau setakat duk mengikut kampung pelek, pikuk merebut, patah balik mengikut ni, so duk cucuk ah. Saya kuat lagi. Tapi kalau nak kena pergi umrah, mereka buat syarat kena cucuk. Nak keluar pergi hidup, syarat kena cucuk. Maka kalau ada syarat nak kena cucuk, terpaksa. Mau masalah, rasa tak ikut, gitulah peribadi. Lepas tu, macam mana ni? Nak macam mana apa, mereka kata okey. Sama nak cucuk sila. Sebab kita tak tahu. Ni tak tahu, dia bukan tahu apa pun. Tapi kalau sembang kedai kopi, piduk kedai kopi menyembang, order teh tarik, ketuk meja ni, teh tarik dengan setengah. Mercik teh tarik tu. Order segelas. Pergi sembang tepuk meja ni percik ayak teh tarik, tu main tinggal sekerak. Hak sembang bukan tahu apa pun, sembang yang derah. Orang kata kalau tak tahu, duduk diam. Serah pada ahlinya. Apa pun kena serah pada ahli. Allah ajak macam tu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang ahli zikir, ahli yang tahu tentang benda. Bab agama tanya ahli agama. Nak tanya ahli dia. Bab agama pun ada bidang masing-masing. Nak tanya bab fiqh, tanya ahli fiqh, tok-tok guru alim fiqh. Bab perbandingan agama. Agama Buddha ke, agama Kristian ke, tak tahu, tanya ahli dia. Kena tanya pada ahli dia. Bukan tanya pada sah agama, tanya semua kat dia. Tak. Dan contoh Dr. Zakir Naik yang kita sebut. Pakar perbandingan agama. Tapi jangan tanya bab fiqh. Rujuk tengok Tok Guru lain pula. Sebab dia pakar perbandingan agama. Boleh jadi bab fiqh rendah pada Tok Guru lain. Tanya Tok Guru lain pula. Maksudnya ada bidang masing-masing. Kalau tanya kena pada ahlinya, comel. Islam banyak macam tu. Siti Aisyah pernah didatangi oleh seorang sahabat. Dia nak main tanya pasal sapu atas dua khuf. Nak main tanya hukum sapu atas dua khuf. Sapu atas stokin kulit. Hak kali hayak. Maksudnya tak gaduh dah cabut stokin tu, sapu kat atas. Mana nak main tanya hukum ni macam mana? Nak erti tak erti buat ni macam mana ni? Berapa hari boleh pakai, berapa hari tak kena buka. Mana ni tak mana erti ni? Dia main jumpa Siti Aisyah. Kerana Siti Aisyah ni isteri Nabi SAW. Jadi bila main tanya ke Aisyah, Aisyah kata apa? I'ti aliyan. Pergi jumpa Sayyidina Ali. Fa'innahu a'lamu bihada minni. Atau kamar. Kerana dia lagi tahu daripada aku tentang benar ni. Aisyah ajak apa ni? Dia tak boleh jadi dia tahu. Tapi dia suruh pergi jumpa Sayyidina Ali. Kerana Ali lagi tahu pada aku. Tengok. Aisyah nak ajak supaya tanya orang yang lebih tahu. Dia suruh pergi tanya. Tuan Aisyah. Kerana soalan tu dia bukan ahlinya. Kerana Ali lebih kerap musafir dengan Rasulullah. Dan dia lebih kerap duduk dengan Nabi. Dia tahu macam mana Nabi pakai khufun. Ini bertanya dia. Tuan Aisyah ajak. Pasal benda tu dia tak tahu. Benda dia tahu, dia jawab. Orang perempuan mai jumpa dia. Kata Aisyah nak tanya sikit ni. Kenapa perempuan yang datang haid kena qada puasa tapi tak kena qada solat? Dia tanya. Awak perempuan bila mai haid, puasa je kena qada. Semayang tak payah. Awak dia duduk lah. Betul dua-dua lah. Dia duduk guna otak. Maka masa tu Aisyah jawab soalan yang diajukan tadi ni, ada ilmu kat dia. Dia tahu nak jawab. Dia tak suruh tanya orang lain. Dia jawab sebab ahli dia. Maksudnya soalan tu dia boleh jawab. Dia tahu. Jadi tak boleh suruh tanya orang lain. Sebab ni bab haid. Dan dia lebih tahu tentang haid ni bila duduk dengan Nabi SAW. Apa Nabi suruh, apa Nabi kata, dia jawab. Jadi kenapa perempuan yang datang haid, puasa je kena qada, tapi semayang tak payah. Kenapa?
Maka jawab Siti Aisyah, kerana kami bila haid duduk dengan Nabi, Nabi hanya suruh qada puasa. Tapi sembahyang Nabi tak suruh. Itu jawapannya. Siti Aisyah jawab, awak yang kena qada, dah Nabi suruh. Nabi yang suruh qada puasa. Sembahyang Nabi tak kata apa. Jadi ulama berkeluar kaedah, setiap benda nak kena qada beribadat ni, kalau ada arahan baru daripada Allah dan Rasulullah, baru kena buat. Jadi mula sembahyang wajib, puasa wajib. Itu arahan lama. Tapi bila mai haid, dua-dua tak boleh buat. Jadi dua-dua ibadat tu tak boleh buat. Baik nak kena qada nak kena qada, kena buat mai arahan baru. Jadi arahan baru yang ada hanya untuk puasa. Nabi hanya suruh puasa. Arahan baru untuk puasa ada. Untuk solat tak ada. Jadi qada puasa lah. Lagu tu bahasa mudahnya. Yang kedua, kerana solat ni banyak. Berat. Tuan-tuan solat tiap hari sehari 5 waktu. Kalau haid mai 7 hari seminggu. 7 hari mai seminggu pun. 7 hari sebulan. Kalau mai sebulan mai 7 hari. 7 kali 5, 35 lah. 35 waktu lah. Nak kena qada. Baik. Habis haid, suci haid, dia pun qada 35 waktu. Tak dan qada habis 35 waktu, mai pula dah. Bungkui. Tunggu pula ni, nak kena qada lagi, tak mampu. Hak 5 waktu pun dekat nak mampu lah. Lepas tu tidak terbit malam Isra' Mi'raj, bila ada orang dengar ceramah, dia dengar, dia kata bila Nabi naik ke langit, dapat 50 waktu, Nabi turun, jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata kat Rasulullah, minta korang lagi. Nabi naik minta korang, dapat korang 5. Berapa? 45, nak minta korang lagi. Korang lagi 5 dengan 40. 9 kali Nabi naik, tolak 45. Sekali naik, tolak 5. Sekali naik, tolak 5. Sampai tinggal 5. Nabi Musa kata, berapa? 5. Minta korang lagi. Nabi kata, aku malu lah. Jadi tinggal 5 bela. Kutu pelahak mana ada, Nabi kata, kalau Nabi naik sedah lagi kan lega. Lega pala bapak. Dia bila pakai buah lega. Kenapa dia kata lega? 5 pun tak larat dia kata. Kalau Nabi naik sedah lagi kan syok. Tak keduh mayang dah, potong dah semua. Dia pakai buah tu. Kenapa? Dia tahu 5 tu berat. Nak abang ni 5 hak dua ada ni pun berat. Nak jaga. Ramai mana boleh jaga? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. 5 tu pun ada orang tinggal. Tertinggal tak sengaja lain. Terlena, tak sedap tidur dan sebagainya. Tu lain, tak sengaja tu. Ni hak saja tinggal ni. Berasa kerana malas. 5 je pun berat. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, 5 tu nak buat berat, nak kena qada. Berat lagi lah. Adapun puasa setahun sekali ya Ramadan. Puasa setahun sekali ya, dalam 12 bulan, sebulan tu je puasa. Jadi bila masuk Ramadan, dalam 30 hari, 7 hari mai haid. Dia tak puasa 7 hari. Jadi habis Ramadan, tak wajib dah puasa, dia boleh ganti. Ganti 7 hari tu lah. Jadi dia ada tempoh 11 bulan nak ganti 7 hari. Ringan, tak berat mana. Tu pun ganti tak habis, ingat tak tahu ni. Kami tak ganti dah Ustaz, tak pernah punting dah ni. Alhamdulillah. Jadi nak apa? Hak darah 7 hari, 8 hari hak nak ganti tak sikit tu pun, ramai mana hak tak lepas habis nak ganti. Nak dekat-dekat Ramadan baru berhabis bulan nak habis. Jadi tak berat mana pun. Sebab tu, jadi saya nak apa ni, tu contoh yang nak cerita kat kita, bahawa Islam ajak benda yang kita tak tahu, suruh pergi rujuk ahli dia. Pergi tanya ahli dia. Sebab tu Siti Aisyah bila ada soalan yang ditanya, ada ketika dia suruh tanya Sayyidina Ali. Ada ketika dia jawab sendiri. Sebab dia tahu jawapan tu. Nabi Musa AS, kenapa Nabi Musa yang tegur Nabi Muhammad? Muhammad minta korang. Muhammad minta korang. Kenapa dia yang bagi pendapat tu? Kerana dia ahlinya. Nabi Ibrahim tak kata apa. Patutnya turun jumpa Nabi Ibrahim dulu, baru jumpa Nabi Musa. Nabi Ibrahim tak kata apa pun. Nabi Musa yang kata. Baik, kenapa Nabi Musa bagi pendapat? Kerana Nabi Musa ahlinya. Dia ada kitab, dia ada syariat, dia ada umat. Dia ada umat ramai. Dia dapat kitab Taurat, dia ada syariat, hukum hakam. Umat dia tak larat buat. Jadi dia bagi pendapat berdasarkan pengalaman dia. Berat tu 50. Umat dia tak larat buat dulu. Ada syariat yang Allah bagi tak larat nak buat. Minta korang. Baik, kenapa dia bagi pendapat? Kerana dia ahlinya.
Contoh mudah kita sebut, doktor dengan doktor bagi pendapat, tukar pendapat. Okey lah. Doktor ni kerja 30 tahun dah. Doktor ni baru kerja 5 tahun. Baru grad muda lagi. Jadi doktor lama ni bagi pendapat kat doktor baru, saya cadangkan jangan buka klinik lagi. Jangan. Doktor baru ni nak buka klinik. Doktor lama bagi pendapat, jangan. Salah ke pendapat tu? Tak. Kerana doktor dengan doktor. Tak apa. Dia ni doktor lama. Bagi pendapat kat doktor baru, okey lah. Hak masalah ni, pesakit lama bagi pendapat. Bukan doktor lama, pesakit lama. Lama dah duk sakit ni. Dah doktor baru grad nak buka klinik baru, dia pergi bagi pendapat. Saya cadang, saya nasihat doktor tak payah buka klinik tau ni. Hang siapa ni? Saya pesakit lama, 30 tahun dah kencing manis. Lepas tu bagi pendapat, ya, saya pengalaman. Pengalaman torak baru ni. Kamu bukan doktor, kamu pesakit. Jadi tak sesuai bagi pendapat. Yang sesuai ahlinya. Doktor sama doktor tak apa. Lagu tu bahasa mudahnya. Jadi kalau doktor pakar yang tak setuju bab vaksin, dia yang seram bab vaksin sekian-sekian, tak apalah, sama-sama doktor bertekak ambil lah hamba. Dia ni buat ada ilmu bab tu, kita tak tahu apa duk sengak. Tu selesai masalah. Baik, tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, macam mana boleh keluar dalam tu? Cerita bab Nabi Isa tadi ni. Baik, tak apalah. Jadi nak sebut bila orang mai tanya kat kita, Allah boleh buat anak ataupun tidak, maka kita tak tahu, jawab tak tahu. Tunggu dulu. Jangan jawab. Takut dia putang. Kita kata boleh, dia kata kalau macam tu betul lah Isa ni anak Tuhan. Kalau kita kata tak boleh, dia kata lemah. Kita nak berkeluar ayat Quran, lam yalid wa lam yulad, dia tak beriman. Punggah. Dia pusing rata ni. Jadi ulama jawab dah. Jadi antara jawapan hak kita boleh pegang, buat anak ni bukan kerja Allah. Dan bila Allah tak buat kerja dia, tu bukan namanya lemah. Bukan bidang dia. Tuan-tuan, manusia sifatnya berjalan. Berjalan, berlari manusia. Jadi kalau manusia tak boleh terbang, orang tak panggil lemah. Tu kan kerja dia. Adakah kita boleh pergi isi borang OKU, minta bantuan dapat setempat atuh ke apa lebih kurang, isi borang OKU. Jadi kawan hak tanya, hak isi borang tu tanya, encik lemah tak mana? Saya tak boleh terbang. Dia pun menarajang terus. Terbang bukan lemah, bukan ke OKU. Kalau tak boleh terbang OKU, kita semua OKU lah. Tak, kerana tak panggil lemah kalau tak boleh terbang. Kerana sifat kita berjalan. Yang kata OKU, kalau tak boleh berjalan. Burung tak boleh terbang, baru orang panggil burung tu lemah. Gajah tak boleh rabat pokok, orang tak panggil gajah ni OKU. Gajah kan rabat pokok? Tak, dia tolak pokok. Kalau monyet tak boleh rabat pokok, sah OKU monyet ni. Raja monyet rabat pokok. Jadi biar bagi kerja kena pada tempat dia. Jadi tugas Allah bukan buat anak. Dan tak buat anak bukan namanya lemah bagi Allah. Jadi Nabi Isa ni bukan anak Tuhan. Yang dia kata anak Tuhan, tak. Kenapa dia kata anak Tuhan? Kerana semata-mata Nabi Isa ni lahir tanpa ayah. Kalau gitu Nabi Adam lagi kemah, pak tak ada, mak pun tak ada. Nak kata apa? Baik. Jadi itu nasab Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi wassalam. Baginda dilahirkan di Baitul Lahm yang terletak di Palestin. Dan Palestin kota yang jangan luput dalam ingatan orang Islam. Allah semadikan nama Al-Aqsa di dalam Al-Quran. Dalam Isra' wal Mi'raj disebutkan nama Masjidil Aqsa. Supaya kamu ingat Masjidil Aqsa ni milik orang Islam. Palestin ni. Tuan-tuan dirahmati Allah, Palestin ni tempat lahir para anbiya, bumi para nabi. Banyak mana makam yang ada di situ. Banyak mana nabi yang lahir di situ, Palestin. Ini bumi yang barakah. Itu jangan luput dalam ingatan kita bahawa Palestin ni milik orang Islam. Sentiasa hantar doa, jangan tinggal doa kat orang Islam di Palestin. Kerana mereka adalah saudara kita. Jangan lupa. Baik. Ibu baginda, itu Sayyidatina Maryam. Maryam berasal daripada perkataan Ibriyah. Yang bermaksud perempuan yang rajin beribadah. Maksudnya, maksud nama Maryam ni, perempuan yang rajin beribadah. Batu ayah-ayah bu sekalian, Maryam boleh berbuah ke anak perempuan saja. Kerana maksud Maryam, perempuan yang rajin ibadat. Tak dia buh nama kat anak lelaki lah. Buh nama anak Muhammad Maryam. Tak kena. Maryam tu maksudnya perempuan yang rajin nak ibadat. Kena letak kat perempuan.
Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada orang buat teka-teki, dia tanya. Dia tanya apa? Ada pasangan suami isteri, bini dia mengandung, lalu buat pergi hospital, sampai di hospital alhamdulillah beranak. Bila dapat anak, mereka letakkan nama anak tadi Maryam. Kenapa letak nama Maryam? Ada orang bincang. Adapun kalau tak letak nama Maryam, dia letak nama lain. Ada kata letak nama Sarimah lu tak salah. Jadi tanya kenapa letak nama Sarimah? Orang duk pening kepala, kenapa Maryam? Kenapa Sarimah? Ada orang kata mungkin gabungan nama pak dengan mak kot. Nah. Kan lah ni orang duk buat gabung nama pak dengan mak. Kalau pak nama ni sekian dia gabung dengan ni. Ayah nama Karim, mak nama Zaitun, dia boleh nama anak Katun. Bungkus kita dengar. Katun gabungan. Jadi ditanya ni Maryam ni pasal apa boleh nama Maryam ni? Pakai duk pening kepala. Pakai duk pening kepala. Siapa boleh nama Maryam? Lepas tu tak puas hati tanya apa jawapannya? Jawapannya sebab anak dia perempuan. Tu Hari tunggu kita dengarkan dia tampak. Kerana Maryam hanya sesuai untuk anak perempuan. Nama anak perempuan Maryam. Maryam maksudnya perempuan yang rajin ibadat. Orang lak tak mabuh sebab dia kata nama lama. Nama orang tua lama. Mana ada budak lah nama Maryam? Ada lah tapi dia gabung hak lain. Dia tak buh Maryam saja, dia tak buh Siti Maryam. Dia takkan buhnya. Dia kabuh Maryam sekian-sekian, Maryam sekian-sekian. Dia nak buh pun. Dia akan kembang dengan nama lain. Padahal nama Maryam ni nama yang comel. Nama perempuan yang mulia, yang agung. Ibu Nabi Isa alaihi salam. Jadi maksud Maryam, perempuan yang rajin beribadah. Dan tuan-tuan ibu sekalian, nama nak letak kat nama anak, pastikan letak nama yang baik-baik. Kerana itu adalah hak si anak yang dia boleh tuntut pada ayah di akhirat kelak. Na'udzubillah. Dapat anak, letak nama elok kerana tu hak anak. Hak dia jangan cabut. Ramai mana mak bapak cabut hak anak. Dia kata ni anak saya. Betul. Tapi hak dia kamu kena tunai. Apa dia hak dia? Kena letak nama baik-baik. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar kalau tak salah, seorang ayah datang kat Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Khalifah Amirul Mukminin, ni anak saya ni tak dengar cakap saya, lawan saya apa lebih kurang. Dia tak tunaikan hak dia sebagai anak. Saya ayah ni patut dapat hak, dihormati dan sebagainya. Dia tak tunaikan hak dia sebagai anak. Anak ni kata apa? Wahai Amirul Mukminin, pak saja ke ada hak? Anak tak ada hak kan? Ada. Apa hak anak? Antara hak anak yang bapak kena tunaikan, pertama, pastikan mak budak tu mak yang baik. Sebelum anak menikah, pastikan isteri yang akan lahirkan anak kamu, isteri yang baik. Mak yang baik. Tu hak anak. Ni pergi menikah tak ketahuan punca. Tak apalah satu bab. Dia tak didik pula isteri dia dengan didikan yang baik. Bila lahir anak, bini ni tak tahu apa. Akhlak tak ada. Ilmu agama korang tak cukup dan sebagainya. Menyebabkan anak ni dibesarkan dalam keadaan tak baik. Kerana mak ni sekolah. Mak ni bukan luar biasa. Madrasah mak ni. Ayah mudir ya. Pak hanya mengurus sekolah. Tapi yang nak didik anak tu mak. Lepas tu kalau mak baik, insya-Allah anak comel. Kalau pak jahat, mak baik, insya-Allah anak dia akan ikut mak banyak. Tapi kalau pak baik, mak jahat, bungkus juga anak tu. Sejarah tunjuk dah. Tuan-tuan, Nabi Nuh dengan isteri dia. Ada isteri dia yang lawan dia, tak dengar cakap. Tak mau naik dah kapal. Bapak Nabi Nuh, mak tu korang baik, menyebabkan anak ikut mak. Terjun. Tak mau naik kapal. Tapi kalau mak baik, bapak je jahat, anak ikut mak. Nabi Musa AS, pak yang berada Fir'aun. Fir'aun pak dia, hak belah. Tapi kerana maknya baik, Asiyah binti Mazahim, perempuan yang mulia, kerana maknya baik, anak comel. Itu penting mak. Lepas tu hak anak yang kena tunai bila kahwin, pastikan isteri tadi isteri yang baik, kerana dia akan lahirkan zurat yang baik. Kalau mak tadi tak baik dan sebagainya, bimbang. Nanti anak ni akan petikai di depan Allah. Wahai Allah, bapak saya pergi menikah dengan kutu mana tak tahu, sampai saya diteruk. Jam. Jangan buat main. Dia boleh tuntut no. Kerana mak tak baik. Kena didik. Satu. Dua, kena
letak nama yang baik hak anak, jangan letak kodan. Dan yang ketiga, kena didik dengan didikan yang baik. Tu semua hak anak. Dia dapat tak didikan? Dia ajak tak cara makan, cara nak tidur, kemudian cara membesar, cara mengabdikan diri pada Allah, ajak tak cara semayang, cara puasa, semua tu didik tak? Kalau tak diajarkan kepada anak, bimbang dia akan tuntut hak dia di depan Allah. Mungkin kita tak lepas lagi depan Allah, nak bawa pula hak anak-anaknya. Oh, berat. Berat. Sebab tu orang lelaki berat. Dia nak kena jawab banyak. Hak dia tak tentu lagi nak jawab. Hak kita tak lepas ni. Kalau lepas dah hak kita, lega dah. Nu duk ceretek belakang ni. Mampu dah. Tak lepas satu jam kita. Berat tanggungjawab ni. Lepas tu dia fikir jauh. Tu pun tak nak nikah lebih daripada seorang. Nak nikah lebih. Seorang ni lepas. Kalau rasa lepas dan semua, silakan. Bukan beras kita beli berapa kurang, hang kerja beli beras duit pun balas BPR Kalau dia kira saya beli beras, betul lah hang beli beras. Tu nak makan beras dalam dunia Akhirat tak kira nak makan apa pula. Jadi berat tu, tanggungan berat. Kalau tak lepas jawab, jenuh. Nama kena letak bagi nama baik-baik. Jangan letak kodan. Sedih kita dengar orang letak nama anak hanya kerana seronok-seronok. Minat yang tu minat ni, buah nama anak ni. Di Terengganu waktu bulan 12 baru ni, ada seorang ibu mengandung beranak atas but. Tak dan pergi hospital. Banjir. But main ambil, tak dan nak pergi hospital, beranak atas but. Anak perempuan. Jadi dia namakan anak dia sebenar beranak atas but, banjir tu, nama anak dia Siti Banjiriah. Dengar pun pelik lah. Sian anak. Kerana beranak atas but dengan banjir, buah nama Banjiriah. Tu kalau anak beranak atas tak, Nur Tariah. Anak buah lagu tu. Letaklah nama elok-elok. Ambil nama makna yang baik-baik, letakkan pada anak. Kerana tu hak anak. Jadi Maryam maknanya apa? Perempuan yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah Sayyidatina Maryam telah meninggal dan beliau dahulu merupakan pendeta Bani Israel. Siapa dia bapa Siti Maryam? Imran. Bapa Siti Maryam alaihissalam. Imran. Yang kita duk baca dalam Quran, ada surah Ali Imran, keluarga Imran. Imran tu siapa dia? Bapa kepada Maryam. Ibunya telah bernazar supaya Sayyidatina Maryam dapat menjaga Baitul Maqdis. Dan orang yang bertanggungjawab menjaganya ialah Zakaria alaihissalam. Maryam dididik dengan penuh kesucian, terjaga maruah dan sentiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya didikan diberikan oleh Nabi Zakaria kepada Maryam adalah didikan yang sangat cantik, sangat baik. Dididik dengan comel, dididik dengan cantik, diajarkan agama. Ni didikan yang sempurna. Lepas tu mak bapak yang ada anak, dididik dengan didikan yang baik, dilayan dengan baik-baik, dikahwinkan dengan lelaki baik, tempatnya adalah syurga Allah. Lepas tu mak bapak bila dapat anak, syukur pada Allah nikmat yang besar. Kerana anak tadi boleh menyebabkan mak bapak tadi pergi syurga. Boleh. Bila dapat anak, buat 3 benda Nabi sebut. Apa Nabi sebut? Fa'addabahunna wa ahsana ilaihinna wa zawwajahunna falahul jannah. Kamu didik dengan didikan baik. Ajak dia tutup aurat, ajak dia semayang, baca Quran, ajak anak-anak ni. Terutamanya anak perempuan. Wa ahsana ilaihinna, layan pergi elok-elok. Layan pergi elok-elok. Buat bagi baik-baik. Jangan buat lebih kurang dengan anak perempuan. Karena zaman jahiliah dulu, anak perempuan dia buat lebih kurang. Layan pergi elok-elok. Anak perempuan ni lain. Dia manja dengan ayah ni. Anak sulung saya perempuan. Dia manja dengan pak ni. Malam-malam saya lu nak cerita. Mengantuk ni dia kata cerita kan. Mampu cerita macam-macam keluar. Sebablah pak dia pandai cerita. Cerita muhung semua. Muhung kan bukan betul pun. Tapi bagi dia dengar cerita. Cerita lah bagi dia nampak biru. Dia nampak singa lah. Nampak rimau lah. Dia duduk nganga dengar. Duduk bayang singa lah lena lagu tu. Kadang dia tak lena lagi. Pak lena lu. Singa. Baru cerita singa. Sengak lah. Maksudnya terlena lah. Kita lena. Cerita. Jadi saya baca dalam Facebook. Anak yang diceritakan kisah kepadanya tiap-tiap malam. Cerita malam. Sebelum dia tidur. Orang belah merebut sebut bedtime story. Belah kamu balik sebut apa tak? Belah merebut sebut. Cerita waktu tengah nak tidur.
Mak bapak yang cerita ke anak yang duk membesar cerita-cerita ni, kisah Nabi-Nabi kat, ceritalah apa pun, anak ni akan, otaknya akan cerdas. Akannya akan tajam. Penting tu. Dia besar nanti tengok dia punya otaknya macam mana. Sebab dia duduk ngak. Dia lebih nampak, dia duk guna otak dia duk asah. Kena cerita. Jangan pergi tengok pun sangat. Ni nak pergi lena, pergi tengok telefon. Sengap saat budak tu. 2 jam tak apa, dia tak lena. Boleh tuan-tuan dan rahmati Allah. Nak kata apa, zaman dah anak-anak tengok telefon. Zaman lah, budak-budak lain tengok telefon, dia tak tengok. Dia duduk gedik nak tengok telefon. Boleh bagi letak had 5 minit, 10 minit. Dan korangkan jangan pergi tengok banyak. Kalau riam, mampu pergi lah riau pun. Rentak pun. Biar dia guna had lain. Isikan masa dia dengan had menarik. Cerita lah. Dia tengok cerita lah, padahal tak tengok telefon. Cerita muhung pun. Tuan-tuan kena muhung pun tuan dengar. Semua budak-budak. Cerita biar. Biar dia dengar cerita. Jadi didik baik-baik, layan dengan elok, bagi menikah dengan lelaki soleh, Nabi sebut mak bapak tadi akan diberikan syurga. Buat tu Ada anak, rupanya anak ni jalan ke syurga Allah. Allah bagi semua nikmat ni tuan-tuan, rupanya nak latih, nak didik kita supaya kita buat baik, beramal, dan jalan semua tadi adalah jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Untung orang yang ada anak ramai. Karena dia boleh didik anak dia ramai-ramai dan jalan ke syurga dia banyak. Semua jalan ke syurga dididik dengan baik-baik. Tapi kalau tak ada anak, jalan lain pula. Banyak jalan. Cuma jalan anak yang Allah bagi ni adalah jalan mudah untuk kita ke syurga Allah. Tapi kita ingat agak silap jalan, jam. Mudah ke neraka pula. Itu anak amanah berat. Jadi Siti Maryam berada dalam tanggungjawab Nabi Zakaria. Dan dia dididik dengan penuh kesucian, terjaga maruahnya dan sebagainya. Jaga sungguh. Dia dididikkan dengan sempurna. Tuan-tuan, na'udzubillah, kita minta lindung pada Allah. Tengok zaman lah, anak-anak muda zaman lah, terutamanya anak perempuan, hilang perasaan malu. Dengan videonya, rakam, ada application TikTok dan sebagainya. Macam-macam lah. Dia tengok dia bergedik macam terencap di gumenak tau. Banyak dalam. Dia kurang dah malu ni. Jadi kena didik balik bagi malu. Sebab tu sifat perempuan. Baik. Dan tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita baca sikit. Apabila Maryam telah meningkat dewasa seperti wanita lain, Jibril yang merupakan ketua para malaikat telah datang kepadanya dalam rupa bentuk seorang manusia dan telah khabarkan kepada Maryam bahawa dia adalah Jibril utusan Allah Subhanahu wa taala. Jibril datang dalam rupa bentuk yang pelbagai. Sebab tu Nabi SAW pernah tengok Jibril dengan rupa sebenar, kalau tak salah 2 kali. Waktu lain semua muka lain. Hak ni main muka lain, nu main muka lain. Hak ni main muka lain. Sebab tu ada orang tanya, waktu Nabi dapat wahyu, umur Nabi 40, Jibril datang kepada Nabi SAW, Nabi balik terketak. Kerana belajar wahyu. Dapat wahyu daripada Allah SWT. Ketak tengok Jibril. Awak tak pernah tengok kan sebelum tu? Tengok dah. Berapa kali jumpa Jibril sebelum tu? Tapi kenapa jadi ketak ni? Kerana sebelum ni duk main muka lain. Ni main muka sebenar. Baru tengok. Duk main muka lain. Jibril banyak kali berubah. Ada kisah sebutkan, waktu Nabi tengah semayang, datang seorang lelaki jumpa pembesar Quraisy minta hutang. Kerana waktu tu Abu Lahab. Abu Lahab kalau tak salah. Abu Lahab beli barang, duit tak bayar. Ni perangai Abu Lahab ni. Orang pun belek pun ada perangai ni. Beli barang tak mau bayar. Kalau boleh bayar, bayar. Kalau tak ada duit, hutang tak apa. Kedai kan pergi hutang. Kan masuk buku 5 ni. Ada duit, bayar masuk buku 5 tu. Tak ada duit, terdesak sangat ni, saya minta hutang ni, saya bayar ni. Tak apa. Ni tak saya seronok dia hutang. Jangan amai macam tu. Lepas tu orang kedai yang cerdik, dia akan buat apa? Dia akan tak pergi hutang. Tapi kalau tak pergi hutang, orang marah pula. Lepas tu nak buat mana? Satu idea yang bernas. Kalau siapa hak berniaga boleh buat. Buat ke mana? Tulis di satu manila kad dengan tulisan yang besar. Hari ni kena tunai. Esok baru boleh hutang. Tulis kat besar-besar kat manila kad. Hari ni tunai. Esok baru boleh hutang. Lekat depan-depan. Jadi bila orang main nak bayar hutang, kita tak boleh baca. Oh, esok boleh hutang. Kita tak boleh esok saya main. Bila dia main esok nak berhutang, kita baca.
Hari ni tunai, esok hutang. Perkemban puih mai tak ada hutang. Mai esok baca lain pula, hari ni tunai. Jadi tak ada hutang, bayar tunai. Ni orang cerdik. Jangan hutang, bayar terus. Jadi ibu-ibu ayah dirahmati Allah, Abu Lahab perangai dia ke mana? Saat beli barang, kawan tu bagi barang, dia tak mau bayar. Dia kata sekarang tak mau bayar. Dia lari lugu tu ya barang. Kawan ni mai tuntut kat pembesar, mai ke kampung tersebut, kota Mekah, menjumpa pembesar Quraisy, bagi tahu saya ni sekian-sekian jual barang kepada Abu Lahab beli tak mau bayar. Jadi nampak macam mana sini nak tuntut ni. Dia berkata macam tu lah. Macam ni lah. Kamu nampak tu, lelaki tu. Namanya Muhammad. Dia tengah semayang tu. Dia best friend Abu Lahab. Dia berkenal ni. Nabi Muhammad dengan Abu Lahab waktu tu seteru. Abu Lahab apa dia tak buat kat Rasulullah. Dia berkenal Nabi Muhammad. Dia berkata apa? Tu, berjumpa dia. Dia best friend. Dia boleh kecek. Habis sembang dengan dia. Orang ni pun berjumpa Rasulullah. Saya ni jual barang kepada Abu Lahab sekian-sekian namanya. Jadi dia tak bayar duit. Boleh tak? Dia kata mai ikut aku. Pergi depan rumah Abu Lahab, panggil. Ya Ami, ukhrush. Wahai pak menakanku, keluar. Sebut dia tu. Keluar. Ukhrush. Abu Lahab buka pintu ketak-ketak ni. Dia pun duk tengok nak tengok Abu Lahab buat apa. Abu Lahab buka pintu ketak-ketak. Nabi kata, ambil barang yang kamu ambil pada kau ni, bagi balik. Tak cakap banyak, dia ambil, bagi terus. Selesai masalah. Pok-pok tu bila tengok jadi macam tu bebai. Setelah laki ni balik, Nabi balik, dia pergi jumpa Abu Lahab. Dia kata, hang jadi apa ni? Sebelum ni nampak kemas sangat. Ni dia suruh keluar macam orang bodoh. Dia suruh bagi barang bagi. Lawan lah sikit. Maki dulu bas dah dua. Ni turut saja, hang jadi apa ni? Dia berkata kat Abu Lahab. Abu Lahab kata apa? Kalau hampa duduk dalam rumah aku tadi, hamba tahulah. Kenapa? Waktu Muhammad suruh keluar, bergegak rumah ni. Nak pecah telinga aku dengar. Padahal Nabi sebut besarnya. Mukjizat Rasulullah. Dia cakap pelan di luar. Duduk dalam rumah dengar bergegak rumah ni. Suara kuat dengar. Oi takut. Ketak dah. Penuh lah rumah ni suara ni. Keluar. Ketak dah kira. Buka pintu, Muhammad suruh bagi barang. Aku ambil bagi terus. Kenapa? Kerana di belakang Muhammad ada seekor unta yang sangat besar. Aku tak pernah tengok besar tu. Duk nganga, nak telan aku dah. Kalau aku tak pergi, dia ngap. Tunggu pula bapak ni. Nak renyih lagi dalam tu. Tak cakap banyak dah, ambil bagi terus. Kerana aku nampak ada unta nak ngap. Ulama kata unta tu siapa dia? Jibril AS. Maksudnya Jibril ada main rupa dengan rupa unta. Ada kata macam tu. Dia main dengan rupa parah banyak. Jadi waktu Siti Maryam AS dah dewasa, macam wanita-wanita yang dewasa, Jibril datang dengan rupa parah seorang lelaki. Jumpa dengan Maryam dan dia bagi tahu dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Jibril pula bagi tahu kepada kepada Siti Maryam bahawa Siti Maryam akan melahirkan seorang anak. Jibril bagi tahu kamu akan lahir seorang anak. Dan Maryam terkejut. Ni semua ada cerita dalam Quran. Tuan-tuan boleh buka dalam surah apa? Baik. Ada dalam surah Maryam ayat yang ke-16. Mula cerita tentang Siti Maryam akan melahirkan Nabi Allah Isa AS. Jadi datang Jibril bagi tahu kepada Siti Maryam bahawa dia akan dapat anak. Maka kata Maryam AS, macam mana aku nak dapat anak lelaki sedangkan walam yamsasni basyarun walam aku baghiyya. Macam mana saya nak dapat anak lelaki sedangkan saya belum disentuh mana-mana lelaki? Saya tak berkahwin, apatah lagi berzina. Nak dapat anak celah mana? Kerana nak dapat anak orang tahu dah berkahwin, kena ada hubungan antara lelaki dan perempuan baru terbit anak. Saya tak sentuh pun tak. Tu bahasa Quran guna, kiasan. Sentuh pun tak. Saya belum disentuh mana-mana lelaki. Sentuh ni maksudnya bersetubuh. Berzina ke kahwin tak pernah. Tapi guna perkataan sentuh. Ini Quran punya adab tinggi. Bukan makna sentuh mengandung. Tak. Sentuh tak mengandung ni. Kalau sentuh mengandung jam, kita masuk tol, bagi duit, datang sentuh, bungkui. Itu tak pakai sarung tangan pula. Pakai buah sentuh ya? Tak. Sentuh ni kiasan. Aku belum disentuh mana-mana lelaki, macam mana nak mengandung? Jadi, itu bahasa kiasan. Siti Maryam ni belum jumpa mana-mana lelaki, belum sentuh mana lelaki, nak mengandung celah mana? Maka Maryam terkejut dengar perkhabaran tersebut.
sedangkan beliau seorang anak dara yang belum berkahwin. Lalu Jibril beritahu kepadanya bahawa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah nak bagi jadi. Nak kata apa? Allah nak bagi. Kemudian ditiupkan dalam rongganya, lalu dia mengandung seperti kebiasaan orang yang mengandung. Iaitu macam biasa orang mengandung 2 bulan, 3 bulan perut koi besar. Macam itulah. Dan dalam tempoh tersebut dia menjauhkan diri daripada pandangan manusia agar dia tidak berhadapan dengan perkara yang buruk. Waktu tu dia tak tunjuk ke orang. Lagi orang tengok perut besar, orang akan tanya, timbul fitnah. Macam mana nak jawab ni? Jadi sepanjang tempoh perut koi besar ni, dia tak tunjuk diri di depan orang ramai. Takut berhadapan dengan perkara yang buruk. Baik, ringkasnya apabila tiba waktu hendak bersalin, Allah Ta'ala memberikan kurma kepadanya sebagai makanan untuk menguatkan dirinya di atas keadaannya ketika itu. Jadi waktu dia nak kahwin, Allah Subhanahu wa taala luruhkan kurma depan dia. Ya, makan buah kurma tersebut untuk berikan kekuatan dia nak beranak. Makan kurma. Buah kurma ni, bukan kurma kambing ke apa nak. Buah kurma, rutab. Makan. Jadi kurma ni memberikan kekuatan luar biasa. Sebab tu kita buka puasa makan kurma sunat. Makan kurma dulu. 3 biji ke 5 biji makan. Kerana dia boleh supply tenaga kat kita macam makan nasi sepinggan. Cepat. Makan nasi pun kuat juga. Tapi proses tu lambat. Tara nak buat main kekuatan tu lambat. Sebab tu orang buka puasa bila makan nasi menyandak letih macam bewok. Menyandak tak larat. Duk menyandak kat tiang. Dia makan nasi buka puasa balas nasi 2 pinggan terus. Lepas tu kuat. Tak kuat lagi. Lembek lagi dah waktu tu. Jadi letih terus. Bini tanya, abang tak pergi terawih kan? Hang duk kira terawih maghrib dak hari ni. Lah maghrib tak mayang lagi time tu. Belum ada kekuatan. Dia kuat bila? Pukul 11. Habis terawih kuat. Kuat pelik ingat tau. Mau tak kuat makan nasi tadi 2 pinggan. Kekuatan tu baru mai. Tapi kalau makan kurma, cepat sungguh dia hantar mai tenaga. Kuat dengan kurma. Makan dulu kurma. Bila orang perempuan sebab tu nak dengan ibu-ibu yang nak beranak, orang perempuan yang nak beranak, comel. Dekat-dekat nak beranak tu banyak makan kurma. Makan kurma sedap sikit. Untuk lelaki belilah kurma ajwa ke, safawi ke, mariami ke, belilah sedap. Ni dia balas hak orang bagi sedekah PKP punya. Hak sekotak RM5 lebam teruk. Hak tu nak pergi telan. Melugai pun tengok. Bagi hak sedap sikit. Bagi dia kuat tenaga. Sebab orang perempuan ni waktu nak beranak tak harap makan dah. Dekat-dekat nak beranak bagi makan banyak kurma. Beli. Ni tak, dia dengar, oh kena makan kurma. Bini duduk labor room, dia duduk makan. Hang makan buat datang apa? Bolehlah makan, cuma suruh tok lelaki bini tu makan sebelum dia beranak. Bagi makan kuat. Orang lelaki saat bini duduk dalam labor room, duduk nak beranak, nak bersalin, orang lelaki baca surah Maryam. Surah ni. Kerana ada ulama sebut surah ni antara kaifiat dia memudahkan orang perempuan bersalin. Baca banyak-banyak. Mudah-mudahan barakah dalam surah Maryam ni cerita pasal Maryam yang beranak, mudah Allah mudahkan urusannya. Semoga itu juga dipermudahkan urusan isteriku yang nak bersalin. Baca surah Maryam, baca. InsyaAllah mudah. Kita hanya ketiak ialah bini duk bersalin, duk bertarung nyawa dalam bilik bersalin, kita duk di luar ni buka surah Maryam, baca pelan-pelan. Sagi habis tutup minum ayam lewat habis kurang, tengok tak selesai ni, baca pula surah Maryam. Baca. Surah Maryam antara kaifiat memudahkan ibu yang nak bersalin. Surah Yusuf baca juga. Ibu mengandung banyak baca surah ni, Maryam dengan Yusuf. Baca. Sepanjang mengandung tu baca banyak kali, biar ulang kali banyak kali tak apa. Maryam Yusuf, Maryam Yusuf. Maryam mudah-mudahan mudah bersalin. Yusuf mudah-mudahan anak tadi ni comel, cantik, segak, cerdik dan sebagainya. Macam mana Nabi Yusuf AS yang cantik, yang segak, mudah-mudahan kecantikan, akhlak, budi, perketi, wajah dan sebagainya keluar anak tadi. Comel, segak. Tu mujarabat. Ulama pakat buat dah. Dan ada bukti kita boleh tengok depan mata buat anak. Antaranya ibu ayah sekalian, saya bila balik rumah mak saya beritahu dulu masa mak saya mengandung kat saya, antara surah yang dia amal surah Yusuf. Dan tuan boleh tengok depan mata sekarang ni. Tak setuju pun mampu ingat, saya heran. Saya hanya habaq benda yang sebenar. Itu contohlah. Jadi ini antara surah yang boleh diamalkan. Baca surah Maryam dan surah Yusuf. Jadi Siti Maryam diberikan buah kurma
untuk menguatkan dirinya ketika itu. Dan Jibril berkata kepadanya, janganlah engkau bimbang dan jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kamu. Ini kata Jibril alaihissalam kepada Siti Maryam alaihissalam. Jangan sedih, jangan bimbang, Allah bersama dengan kamu. Dia sedih bimbang kenapa time ni? Bukan sedih takut nak beranak. Kebanyakan perempuan nak beranak, kali pertama bimbang. Macam mana ni nak beranak ni? Tak biasa. Jadi kutu ke jadi untuk bimbang tu. Siti Maryam bimbang bukan pasal itu. Bukan bimbang pasal nak beranak lagi jadi macam mana, tak. Yang dia bimbang takut anak tadi membesar dalam keadaan yang tidak taat kepada Allah. Itu kebimbangannya. Luar biasa. Takut anak esok ni besar-besar tak taat kepada Allah. Jauh daripada agama Allah. Hak tu hak dia bimbang. Kita tak bimbang yang tu. Kita bimbang takut lagi kuning ke. Tak apalah, boleh bimbang. Tapi biar jauh sikit. Agama esok macam mana? Besar. Budak ni nak didik macam mana? Takut besar jadi ikut lain. Bimbang tu. Itu kebimbangan Siti Maryam alaihissalam. Dan Jibril kata apa? Jangan bimbang. Allah bersama dengan kamu. Dan Jibril juga berpesan kepadanya supaya berdiam diri jika ada orang bertanya atau ada orang yang jahil mencelanya. Dan katakan kepada mereka bahawa aku berpuasa daripada melontarkan kata-kata. Jadi Jibril pesan pula, nanti bila dah habis beranak, kalau ada orang yang tanya ada sekian-sekian, jangan jawab. Diam. Kata aku puasa, aku tak akan cakap. Terus dia kata apa? Diam. Mereka nak maki ke, mereka nak kutukkan dan sebagainya, jangan kata apa. Diam. Dan Maryam datang menemui kaumnya dalam keadaan mengendong bayinya, lalu mereka berhimpun di sekelilingnya sambil mencela dan melontarkan cercaan terhadapnya. Maryam hanya menunjukkan isyarat kepada anaknya, lalu kaumnya keheranan. Jadi saat mereka main berhimpun ramai-ramai, tengok Maryam dukung anak, tanya ni anak siapa ni? Hang berzina noh. Sanggup buat macam ni, kamu keturunan mulia, bapak kamu Imran, siapa tak kenal? Sanggup buat macam ni noh, conteng arang pada muka wajah mak bapak. Zina dan sebagainya, buat kerja kutuk macam-macam ni. Ni anak siapa ni? Jawab. Dia tak jawab, melainkan buat isyarat. Dan isyaratnya menunjukkan kepada bayi yang dikendongnya. Dia tunjuk kat Nabi Isa. Dia pun heran. Dia tunjuk apa ke anak? Anak nanti cakap kan? Anak budak lagi. Orang tanya hang. Dia tunjuk kat anak ni. Dia pun jadi heran. Kenapa tunjuk macam tu? Lalu mereka mengatakan bagaimana mereka hendak bercakap dengan anak yang masih kecil. Dia pun jadi heran. Nak cakap guna dia tunjuk kat anak. Lalu tiba-tiba bayi itu berbicara ketika masih di dalam buayan. Allah takdirkan anak Siti Maryam itu Nabi Isa alaihissalam berkata-kata dengan masyarakat waktu tersebut dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nanti kita akan sambung bagaimana perkataan yang terbit pada mulut Nabi Isa, iaitu salah seorang bayi yang diberi izin oleh Allah untuk bercakap ketika masih kecil. Dalam sejarah dunia hanya ada beberapa budak yang dipilih oleh Allah untuk bercakap ketika kecil. Berapa orang? 5-6 orang begitu ni. Kalau cari kisah dalam hadis-hadis Nabi, kita akan jumpa seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Campur-campur duduk dekat 4-5 orang. Kalau Isra' Mi'raj kita dengar kisah Masyitah. Waktu Masyitah sikat rambut anak Firaun, jatuh sikat dia. Kemudian anak Firaun dengar perkataan yang terbit pada mulut Masyitah, perkataan yang menunjukkan ada Tuhan lain selain pak ni. Dia mengadu kat pak ni. Firaun ambil kuali besar, diletakkan minyak, dinyalakan di atas api yang panas. Tok kuali tu atas api panas. Minyak menggelegak ni. Panggil Masyitah, buat main anak beranak dia, tanya, siapa Tuhan? Waktu tu Masyitah kata, Allah Tuhan. Dia tahu anak dia seorang masuk. Mati depan mak ni. Tak kata apa. Nangis Masyitah nak kata apa? Anak mati. Siapa Tuhan? Allah. Lempak lagi seorang. Mati dalam minyak panas. Sampailah tinggal baby kecil duk dukung ni. 50-50 dah. Siapa Tuhan ni? Maka saat Masyitah duk 50-50, Allah takdirkan budak tu cakap. Mak terjun tak apa. Terjun. Jangan duk ikut cakap ni. Budak ni cakap. Baby cakap. Itu antara budak cakap. Maksudnya nak abang apa? Lebih baik mati dalam keadaan akidah yang benar daripada hidup dalam mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa hidup mengaku Firaun Tuhan? Mati tak apa. Seolah anak cakap macam tu. Anak kata lagu tu mak terjun terus. Kuat terus dia dengan semangat anak tadi ni.
Buat apa hidup dalam keadaan syirik kepada Allah, lebih baik mati dalam keadaan akidah kita sahih, akidah benar. Mati dah apa? Terus ikut cakap ni. Sebab mereka tahu iman tu mahal. Iman benda yang sangat mahal. Raihan buat lagu, iman tak ada jual beli. Mana boleh jual beli? Boleh ke pergi market Kumang Semang minta 3 kilo iman minum? Ada? Tak ada. Mana ada jual beli? Minum 3 kilo naik iman dia. Tak ada jual beli. Kerana iman ni benda yang sangat mahal, tak ada harga. Tak boleh beli dengan nilaian dunia. Cuma kita agak sedih kerana zaman sekarang, hanya kerana ada masalah tertentu yang dia tak boleh nak keluar, maka dia sanggup gadaikan iman dia. Dah dengar aku sedih. Doa lah. Geng hak tukang jantina dan sebagainya, pondan dan sebagainya. Kerana nak lari pada masalah dan sebagainya, maka isytihar kata nak keluar Islam. Sanggup gadai iman no. Mahal iman. Teruk macam mana pun iman dijaga elok-elok. Kerana ianya sangat mahal dan sangat ada tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah nanti kita akan sambung selepas Ramadan. Kita akan sambung bagaimana Nabi Isa berkata-kata dengan umat waktu tersebut. Walaupun dia masih kecil, dan kita akan baca tengok hadis-hadis yang lain berkaitan dengan budak yang pernah bercakap ketika kecil. InsyaAllah ada masa lapang berpanjang, kita bertemu lagi pada masa akan datang. Semoga Allah merahmati dan berikan kebaikan pada kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.